Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Morning. Morning korang. Nampak tak? Nampak saya tak? Cuaca kita macam tak berapa nak nampak ah. Korang boleh nampak tak? Okay. Siapa yang boleh nampak saya dengan jelas, boleh komen nampak tak? Bantu saya sikit. Oh, kucing saya dah teman. Bantu saya untuk bagi tahu saya gambar saya ni jelas ke tak, suara saya jelas ke tak. Sebelum saya bagi 5 nasihat. Hari ni kakak nak nasihat. Okey. Sebelum tu, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Najwa. Saya sangat menghargailah mereka-mereka yang masuk awal ni, walaupun saya buat live pukul 8 ke 8.30 ke kan. Tapi insya-Allah minggu ni, hari ni hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Insya-Allah kalau tak ada aral, saya live pukul 8 pagi. Insya-Allah. Okey, doakan saya tiada aral. Waalaikumsalam. Nampak. Terima kasih banyak. Suara jelas. Kiudin, terima kasih. Jurina dan Rohana cakap nampak. Terima kasih banyak. Puan Salbia Thomas nampak dan jelas. Jelas puan. Okey. Alhamdulillah cukuplah beberapa dapatan dari korang yang cakap saya nampak dan jelas, so saya boleh teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Dan waalaikumsalam semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ni jarang saya kalau bagi live ni saya cakap pasal tips ke nasihat ke. Jarang saya bagi nombor kat situ. So pagi ni saya nak share, dan share saya ada nombor, iaitu 5 nasihat macam mana saya lah, saya cerita pasal diri saya lah kan. Saya tak tahu pasal orang lain. Kalau saya cerita pasal diri saya, insya-Allah lah betul, sebab saya cerita apa yang saya alami. So saya nak bagi 5 nasihat apa yang kita perlu ada jika kita nak suami kita ni, untuk suami, jika kita nak suami kita jadi peniaga, ahli perniagaan, usahawan, founder, banyaklah korang sebut owner, CEO yang berjaya. Kalau siapa nak pasangan dia buat bisnes insya-Allah berjaya, saya bagi 5 nasihat. Ni 5 nasihat daripada saya yang dia tak berat. Percayalah, kita semua boleh buat. Cuma kadang-kadang maybe kita lupa. Even saya sendiri pun lupa. Bila saya dah bagi nasihat ni kat tuan puan pun, saya ingatkan diri saya sebenarnya. Nanti saya pernah cakap ni lah. Saya dah cakap saya kena buat. Tu amanah saya. So korang jangan lupa tekan share. Korang kadang-kadang dah semangat sangat nak tengok pagi-pagi ni, korang lupa tekan button share. Tekan button share, dan saya tak nampak pun love pagi-pagi ni. Korang semangatlah, semangat. Mana semangat ni? Okey, pagi-pagi kita kena semangat, cerdas. InsyaAllah nanti kalau pasangan kita tengok kita seorang yang semangat, dia pun daripada layu jadi semangat. Semangat nak dapat nak dapat bisnes ataupun pendapatan lagi besar. So bahagia dia siapa? Kita lah. Kita pun bahagia juga. Anak-anak kita pun bahagia juga. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam semua. Semangat pagi betul. Kena semangat pagi. Okay, yang pertama. Tak nak dah buang masa sebab ramai dah masuk. Saya nak hargai masa korang yang dah masuk awal. So saya terus yang pertama. Boleh? Apa tadi? Saya bincang apa hari ni? Korang dah baca tajuk tak? 5 nasihat seorang isteri yang 5 nasihat jadi isteri seorang usahawan yang nak berjaya. Masya-Allah, aku dah tak tajuk aku ni. Okay, yang pertama kita kena easy going. Okay, easy going. Easy going tu apa? Saya guna perkataan Caca Marba je, kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu. Yang penting tuan-puan faham insya-Allah. Easy going ialah senang. Ke mana-mana senang. Senang diri. Pagi-pagi. Kan kat sekolah dulu kan kita senang diri semua kan. Ini penting tu kan untuk kesihatan. Rupanya senang diri ni sampai besar lah kita kena bersenang diri, bersenang hati. Walaupun gundah gulana ujian menimpa, senangkan hati, senangkan diri untuk ke mana saja. Jadi isteri yang easy going ni tak sesenang, tak se-easy, tak sesenang kita cakap. Kan?
Lebih-lebih lagi untuk perempuan. Sorry lah. Ini saya cakap sebagai seorang isteri sebab saya isteri. Kalau yang bagi suami yang melihat, kalau ada Muhammad Hasnain melihat mungkin isteri Tuan Hasnain berniaga, boleh juga Tuan mengambil nasihat saya. Dalam 5 nasihat mungkin 1 atau 2 Tuan boleh aplikasi try. Kan? Macam easy going ni semua orang boleh ada sikap easy going, bukan seorang isteri sahaja. Tapi untuk saya memang perlu, saya memang selalu ingatkan diri saya, Iza, cool down. Apa cool down? Cool down, cool. Tak payah nak berat-beratkan sangat. Bayangkan kenapa menjadi seorang yang easy going ni sangat penting. Apa penting dia tuan-puan? Saya cerita. Korang suka dengar cerita kan? Siapa nak dengar saya cerita? Share lah. Korang share tak ni? Dipermudahkan. Mudah lagi mempermudahkan. Okay, boleh easy going. Tadi siapa ada tolong saya tadi? Bahasa Melayu kan easy going tu. Kita menjadi mudah. Kita menjadi memudahkan urusan orang. Sebab suami saya, Tuan Najib Asaduk, dah sedia berat. Dah sedia terbeban dengan tanggungjawab yang bukan kecil. Macam-macam yang beliau nak kena fikirkan untuk naikkan bisnes. Bila saya sebut macam-macam tu memang terlampau banyak macam lah. Macam-macam yang susah nak disebut lah. Siapa yang berniaga dia faham apa macam-macam tu. Macam-macam yang sangat ada yang berat dan kebanyakannya memang berat. Dia jarangnya ada yang ringan. Okey? Jadi perlukah saya ni menjadi orang yang berat? Tentulah saya kena jadi orang yang okey boleh. Kadang-kadang kita terkejut tau. Easy going kat mana? Suami saya banyak buat keputusan tergesa-gesa. Ad hoc nama. Kita selalu panggil ad hoc. Suka buat ad hoc. Suka nak cakap nak buat pukul 10 ni, pukul 8 baru cakap. Suka kalau nak pergi bercuti tu pukul 12.30 hari nak gerak, pukul 10.30 baru cakap. Dia bukan bercuti leisure tu tau. Adalah nanti dia akan bertemu dengan kawan-kawan seperniagaan ke. Dia akan pergi satu tempat yang memang ada tujuan ke. Tapi cakapnya sekarang sedang cakap, sekarang nak pergi, sekarang juga dia cakap. Kan? Selalu macam tu. Siapa pasangan korang ada yang macam tu? Saya agaknya yang tak nampak korang. Tak tu saya macam asyik macam tu je. Korang okey tak nampak saya? Nampak tak? Nampak Jadi apa saya nak buat? Takkan saya kata, apa abang ni baru cakap ni Macam tu ke? Kan? Kita tahu suami kita kadang-kadang keputusan yang dia buat tu adalah kerana masa dia begitu pack. Jadual dia padat. Dan kadang-kadang dalam jadual dia yang padat tu, tiba-tiba ada satu jadual yang di-cancelkan. Cancel pun mungkin last minute. So time tu lah dia nak isikan jadual tu dengan aktiviti yang dia nak buat. Mungkin diri dia sendiri punya aktiviti, mungkin family, mungkin dengan kawan-kawan. Kan? Betul tak? So benda tu jadi ad hoc. Jadi apa saya buat? Okey sayang, jom. Saya macam tu. Saya selalu macam tu. Apa nak pergi mana? KL. Lepas tu kadang dekat Perak. Nak pergi mana? Perak. Okey, jom. Saya tak payahlah kau nak fikir baju tak kemas, bagasi tak kemas. Cara saya, siapa nak ikut lah. Siapa tak nak ikut, is okay. Mungkin ni antara kelemahan saya, tapi saya fikir kelemahan saya ni, untung saya ada kelemahan ni. Apa? Saya boleh bercuti, berjalan hanya dengan campak-campak baju saja. Ambil baju letak, ambil tudung letak. Saya is okay. Ada orang kan kena lipat kemas-kemas, kan? Pelan-pelan, susun elok-elok. Tudung kena ada dia punya siap pin semua, kan? Dia punya ni ada tempat pakaian dalam kat sini, baju kat sini, kan baju anak kat sini. Tak. Saya malas nak fikir tu semua. Kalau saya fikir tu semua tuan-puan, berat tau. Dia jadi berat kat saya, jadi terbeban kat saya. Why not kita abaikan saja perkara yang kecil sedikit berbanding perkara yang besar tu. Besar tu apa? Kita nak kena gerak. Lagi berapa jam? Sejam. Lagi sejam, sejam setengah. So nak bebel ke? Nak macam fikir-fikir lagi ke? Tak ada masa. So biasakan diri easy going. Okey sayang, no hal. Jom, abang bagi masa sekejap je kemas. Saya senang kira. Saya memang dah asingkan baju siap-siap. Ni baju jalan. Baju anak-anak saya ni baju jalan anak. So saya tahu kat mana nak cari. Kalau bawa anak, kadang-kadang kan bawa 1-2 anak daripada 5 anak. Ataupun kadang bawa semua anak. Memang masak kalau bawa semua anak tu. Tak boleh cakap apalah. So saya dah asingkan siap-siap. Kadang-kadang ada satu beg bagasi yang saya memang khas untuk tu baju anak jalan. Memang kadang kita tak buka pun. Kita tahu baju tu akan digunakan untuk jalan yang akan datang. Walaupun tempoh jalan tu 5-6 bulan.
Ada kadang-kadang macam tu. Taklah 5-6 bulan lah. Yalah 5-6 bulan lah kan. Dalam PKP ni lagilah setahun tak jalan kan. Tapi taklah kalau macam kita tahu memang tak jalan lagi waktu PKP, kita keluarkanlah baju tu. Pakailah. Nanti kan tak budak dah besar, baju tak muat dah. Kan sayang kan. Fikirlah mana yang sesuai tu fikir. So saya hangkut baju saya tahu saya biasa pakai jubah macam ni. Saya dengan seluar, saya dah asingkan siap-siap. Saya hangkut, saya letak je dalam beg. Tak ada nak lipat elok-elok, tak ada. Tang mana nak sempatnya. Tudung, cari je apa tudung. Kadang-kadang saya tak cari pun. Saya ambil je satu. Saya gantung tudung panjang guna hanger. Banyak tudung saya. Ambil satu hanger tu, letak dalam beg. Nasiblah labu. Pandai-pandailah nanti kat hotel. Nak matching dengan apa. Tak payah nak berat-berat. Kena fikir sometimes bila kita easy going ni, janganlah terlalu easy sangat. Ada benda yang kita kena beratkan. Contoh apa yang saya berat okey, tetamu nak datang rumah. Okay. Kalau easy going kan korang salah faham kan. Saya tak easy going untuk tetamu. Saya easy going saya kat sini. Apa sayang tetamu nak datang rumah? Boleh, datanglah. Jemputlah siapa-siapa berapa orang. Saya akan easy kat situ. Saya easykan suami saya. So suami saya nak jemput siapa pun, itu saya respect. Dia tetamu dan saya kena layan. Saya berat dekat menyediakan rumah yang selesa untuk tetamu datang. Yang itu saya tak easy going. Kebersihan, walaupun rumah saya kadang jadi macam kapal pecah. Kapal karam dibuat di anak-anak saya yang aktif. Tetap saya cakap, yelah saya ada pembantu lah kan. Tetap saya cakap dengan pembantu saya, okey Bik, stop semua kerja. Kita bersih yang bawah saja dulu sebab tetamu nak datang lagi sejam. So memang saya dengan saya kemas. Saya jangan, kita jadi majikan, jangan duk kita pula. Tu Bik, tu. Tak. Kita bergerak sama tau. Sebab yang paling laju, of course lah kita. Majikan ni kena tunjuk contoh yang baik tau. Kalau ada nampak kita majikan yang lembek-lembek sambil lewa, ambil barang pun pelan-pelan, jalan pun pelan-pelan, tergedik. Dapat pekerja, dapat maid pun tergedik-gedik tau buat kerja. Sakit hati tak korang? Sakit. Tapi kena ingat, perangai tu siapa? Dia tengok. Dia contoh ini majikan dia. So majikan dia kena lagi agresif. Kita kena easy going kita pun ada benda yang kita kena fokus dan agresif. Kan keep apa? Keep cleaning. Keep cooking, keep thinking. Masa buat kerja tu thinking benda lain dah siap belum? Tu perempuan lah Allah Ta'ala bagi. Siapa perempuan setuju tak? Kita boleh fikir banyak benda dalam satu masa dan kita boleh bergerak macam sotong. Kan laju tak saya cakap? Saya memang cakap laju, korang faham? Sebab ada 5 poin ni, 5 poin. Dalam setengah jam tau. Saya kena cakap juga. Terlebih siap lah. Betul-betul bab tetamu kena jaga, betul. Betul Hani Hamid. Tetamu jaganya apa? Rumah bersih. Bila rumah dah bersih, kita kena fikir pasal menu. Fikirlah dalam kepala otak ni tengah-tengah bergerak, tengah-tengah mengelap. Kita fikir menu apa yang paling senang nak sediakan. Okey? Itu easy going. Saya tak boleh lama-lama dekat satu tajuk. Nasihat kedua, siapa nak? Dah tekan button share ke belum? Yang kedua. Wah, tertutup. Yang kedua ialah sangka baik. Sentiasa kita ajar diri kita sangka baik dengan suami kita. Sangka baik ni senang nak sebut. Semua ni senang nak sebut. Nak buat payah tuan-puan. Saya ni senang saya nak ajar tuan-puan. Kita kena sangka baik. Tak dok maknanya. Kadang-kadang saya pun, ya Allah, dah habis sangka buruk banyak ni. Baru tiba-tiba insaf. Tak baiklah. Ni namanya sangka buruk ni. Dan lagi kita sangka buruk pada suami kita tau. Tuan-puan, saya nak cakap lah tak ada seorang suami pun dalam dunia ni yang perfect. Allah Ta'ala memang patternkan macam tu. Allah Ta'ala memang uji macam tu. Allah Ta'ala sengaja uji. Tak ada suami, tak ada isteri yang perfect. Okay, so apa kita kena buat? Bila sebut pasal sangka baik ni, kita pasti akan berlaku sangka buruk tu sebab berlaku perkara-perkara yang tidak sedap mata kita memandang ataupun tidak sedap di hati kita. Yang pertama tadi easy going, Nazirah Adam. Nazirah Adam dia tulis kan, pertama easy going, kedua sangka baik. Akan berlaku keputusan-keputusan suami saya yang saya tak kena, yang tak kena di hati saya, yang berat di hati saya. Yang saya terfikir-fikir betul ke ni. Sebab bila keputusan suami saya buat, suami kita, keputusan dia akan mempengaruhi kita tau.
akan mempengaruhi kita dan anak-anak dan juga mungkin keluarga lain. That's why kadang-kadang ada berat dalam hati saya. Ya Allah, betul ke keputusan suami saya ni? Dan kadang-kadang memang terbukti pun salah keputusan tersebut, tuan-puan. Percayalah, suami kita tak perfect. Sebijak mana pun kalian melihat Tuan Najib Asaduk. Tuan Najib Asaduk bijak dalam bidang beliau. Tapi banyak lagi lohong-lohong lain yang beliau tidak pakar. Kan? Allah tak bagi kita pakar semua benda. Esok tak jadi manusia, kita jadi robot. Pecah nanti kan. Okay? So, apa yang saya ni kena buat apa? Saya kena ajar diri saya, Izzah, cara saya berfikir lah. Cara saya nak bersihkan hati. Izzah, Allah yang tetapkan suami saya berbuat seperti ini. Allah yang izinkan suami saya berfikir seperti itu. Allah juga yang mengilhamkan beliau buat keputusan itu. Jadi kita nak marah siapa sekarang? Kita nak marah suami kita? Atau kita marah Allah sebenarnya? Kalau kita ingat benda tu, ya Allah, semua ni aku selesa ke tidak, Engkau yang izinkan ya Allah. Kadang-kadang dah berlaku tau benda tu. Kadang-kadang peristiwa tu dah berlaku pun. Dan betul kita tak selesa. Sangat tidak membahagiakan kita perkara tu. Suami dah buat keputusan dan kita pun okay, easy going tadi kan. Dah go through, okay jom, okay ni, bolehlah apa semua. Tiba-tiba benda tu walaupun berat-berat hati kita tu, kita jalani juga tapi ternyata kita tidak bahagia. Nak marah suami ke tuan-puan? Satu dah berlaku. Bila dah berlaku tu maksudnya dengan izin Allah. So apa saya fikir tuan-puan? Korang nak tahu tak apa saya fikir? Hai, hari ni tak ada orang bagi saya star lah. Bagilah star 1, 2. Saya tak jual pun star tu, tapi seronok tengok ada star. Ting. Saya fikir, ya Allah, tentu ada sebab. Tentu Engkau sebenarnya nak mengajar aku. Sebab saya ni, saya selalu ingat ya, saya isteri seorang guru. Siapa yang suami dia guru sekolah, guru pensyarah, kan? Pakar pun dia akan mengajar. Macam doktor pakar, dia akan ada doktor-doktor bawah dia yang dia pun seorang guru. Macam suami saya dia guru kepada online marketing. Kita ada anak-anak murid daripada Ultimate Partner, Platinum Pro, Platinum Lite, ramai. Dan ramai-ramai student daripada RPM, ARB, IMPI dan sebagainya. Dan saya anggap yang mendengar saya pagi-pagi ni pun, saya anggap yang Tuan Najib selalu bagi pagi-pagi kan, saya pun anggap kita sama-sama sedang berguru. Even Tuan Najib sendiri, seorang suami dan juga guru saya. Saya anggap dia guru saya. Dan saya juga Allah Ta'ala bagi saya tanggungjawab isteri seorang guru. So, kalau saya tak sangka baik dengan beliau, ingat-ingat Tuhan marah tak dengan saya? Of course Tuhan marah. So, bila Tuhan bagi saya benda yang saya tak selesa, tapi dalam keadaan saya ni isteri seorang guru, saya kena sekolahkan diri saya. Izzah, sangka baik. Mungkin Allah bagi peristiwa ini, dia nak ajar engkau supaya engkau tak buat benda ni pada orang lain. Terutama sekali pada anak-anak murid suami engkau. Kalau kalian menganggap saya seorang guru, maka saya tak buat perkara yang saya tak suka tu pada kalian. Saya cuba berkorban apa? Kita tak ada mood ke? Kita sedih macam mana pun, kita ada ujian berat punya orang tak tahu, hanya Allah yang tahu. Kita tak boleh tunjukkan emosi kita tu di depan tetamu kita. Dia orang tak tahu apa. Lagi kita seorang isteri, seorang guru tau. Kita kena berlapang dada, kita kena beramah mesra. Tu tanggungjawab. Okay? Dah lama sangat kat situ, sangka baik tu. So sangkalah, kita bersangka apa saja yang berlaku Allah Ta'ala dah takdirkan. Dan percayalah Allah Ta'ala apa-apa yang dia takdirkan, apa-apa yang dia izinkan, semuanya ada hikmah. Kita je yang kena cari ilmu tu. Kita je yang kena cari ilmu tu, bersihkan hati, berdoa pada Allah sampai Allah bagi kita hikmah tu. Okay? Yang ketiga, kawal emosi dan cara berfikir. Okay, yang pertama tadi easy going, yang kedua kena sangka baik pada suami kita yang seorang peniaga tu. Yang ketiga, kita kena kawal emosi dan cara kita berfikir. Yang ini payah sebenarnya. Tadi tu dah payah, kedua pun dah payah. Ketiga ni lagi payah. Sebab lagi saya mengakulah tuan-puan, siapa yang macam saya Saya selalu sangat diuji dengan gagal dalam mengurus emosi. Walaupun
cepat-cepat saya betulkan balik benda tu sebab bila kita rajin baca buku, bila kita rajin bertanya kepada guru-guru, saya bertanya pada siapa je yang saya jumpa, tak kira siapa, orang tua, guru mengaji, ustaz yang datang ke rumah, saya rajin bertanya untuk saya clear sebab suami saya pesan, B rajin baca buku tapi B kena juga berguru. B kena juga bertanya kepada yang arif, kepada yang pakar. So saya biasakan diri saya untuk dengan mulut bertanya soalan-soalan sebab saya banyak baca buku. So banyaklah yang benda yang saya nak lebih jelas supaya saya tidak melampaui batas kepada sesuatu ilmu tu. Kan kita kena jadi manusia yang sederhana. Jangan bila kita dah baca sesuatu tu, oh kalau kita tak pakai tudung masuk neraka. Tiba kita anggap semua orang tak pakai tudung tu ahli neraka, ahli neraka, ahli neraka. Melampaui batas tau. Tak baik tau kita buat manusia macam tu. Sebab kita tak tahu hujung pangkal nasib setiap manusia termasuk diri kita. So kita jangan melampaui batas kepada ilmu yang kita dapat. Tak kiralah daripada pembacaan kita atau daripada kita belajar atau berguru. Kita kena memahami manusia dan kita kena fikir macam ni. Setiap orang ada ujian masing-masing. Macam saya, ujian saya selalu letakkan emosi di depan. Saya selalu macam mengikut emosi saya. Nanti bila saya dah kalah dengan emosi tu, saya dah terikut dengan emosi tu, saya menyesal. Menyesal tuan-puan. Siapa cakap bila kita ikut emosi kita dah tak rasa apa-apa? No. Saya selalu rasa menyesal. Saya selalu rasa, ya Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Apa saya dah buat ni? Saya dah malukan diri saya. Kan? Sebab itu saya nak ajak tuan-puan. Bila saya sebut ni sebenarnya saya nak ajak diri saya, nak ajak tuan-puan. Bila kita buat ramai-ramai, semangat sikit aura tu. Aura kita naik daripada walaupun kita berjauhan, walaupun kita tak kenal. Kan? Cubalah sedaya upaya kawal emosi dan kawal cara kita berfikir dengan cara apa? Saya bagi satu tips lah kalau korang nak ikut. Saya kira tak lain tak bukan macam mana kita nak kawal emosi dan cara berfikir. Siapa nak tahu? Saya diam sekejap ni. Korang cakap nak tahu ke apa tu? Cakap tak nak tahu. Saya tak nampak love sangat lah pagi ni. Korang bagilah love kat saya. Dan share ke belum korang? Siapa yang share? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya nampak ramai yang share actually. Saya nampak. Terima kasih banyak. Cara nak kawal emosi dan cara kita berfikir, mengawal, kita kena kawal ialah dengan ilmu. Kita kena dekat dengan ilmu. Kita kena dekat dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah sumber ilmu paling agung. Allah bagi pada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebut sallallahu alaihi wasallam bila kita dengar nama Nabi Muhammad. Tapi berapa ramai yang gunakan Al-Quran tu betul-betul dalam hidup dia? Ataupun kalian hanya membaca, kemudian kita dengan gahnya cakap, oh saya dah khatam 10 kali. Sedangkan walau sekali pun kita tak pernah menelaah apakah isi Al-Quran tu. Kita tak pernah pun teringat nak baca apa yang Allah nak bagi tahu ni sebenarnya dalam Al-Quran. Kita duk baca surah Yasin setiap hari. Ada yang baca Yasin setiap hari. Saya antara yang baca Yasin setiap hari sebab saya dapat nasihat daripada ibu saya. Tapi kita faham tak cerita surah Yasin tu apa? Sekurang-kurangnya kalau kita tak faham dengan mendalam, kita belum belajar lagi tinggi-tinggi. Tapi kita baca tak apa maksud surah Yasin tu. Sebab ada ayat-ayat Quran yang kita mudah faham. Ada yang memang kita kena bertanya kepada guru. Tapi yang kita mudah faham tu, kita baca tak Al-Quran tu? Allah nak cakap apa sebenarnya? Allah nak cerita apa untuk surah-surah ni? Kan? Ada tak kita macam tu? Jadi saya nak ajak semua, dalam keadaan kita baca Quran, memang orang yang baca Quran tu orang yang dikasihi Allah. Allah dah janji dalam Quran surah, nanti saya hafal, saya share. Ada 3 perkara yang Allah suruh kita buat, solat, baca Quran. Dan nanti saya share, kejap lagi saya janji, sabar. Berapa jam? Dah 8:30. Sekejap je. Okey, so dekatkan diri dengan Al-Quran dan isi di dalam Al-Quran tu. Dan kitab-kitab lain lah. Dan korang juga boleh belajar. Saya tahu ramai antara kita yang rajin belajar ilmu dunia. Ilmu HR-nya, ilmu bisnesnya, ilmu leadership-nya, ilmu komunikasinya, ilmu macam mana nak jadi jutawan. Betul. Saya pun menyokong korang. Selagi itu adalah ilmu, belajarlah. Tapi yang paling penting, kedepankan dulu kita kena belajar ilmu akhirat. Sebab ilmu akhirat akan pandu kita untuk ilmu dunia kita. Yang keempat,
Sebab dah lambat kan? Turun yang keempat sentiasa ceria. Benin Haji Asadok. Nak kena saya ni duduk di tempat saya ni. Korang pun siapa pernah tengok live saya sebelum ni. Terima kasih banyak dah, banyaknya love. Thank you so much siapa yang bagi love tu. Siapa yang duduk kat tempat saya ni, siapa yang selalu tengok live saya tahulah macam mana berat beban di hati saya ni kan nak duduk di tempat ini. Tapi saya dah redha, saya kata Allah pilih saya. Moga-moga saya duduklah tempat ni sampai saya meninggal dunia. Moga-moga saya menjadi bidadari syurga suami saya Najib Asadok di syurganya kelak. Amin, amin, amin. Dan saya tahu tu tak senang. Tu kena ada satu perjuangan yang berat. Tetapi saya juga kena sentiasa ceria. Cerialah. Kalau kita payah sekalipun nak ceria ataupun saya tak ertilah buat ceria puan. Actually kan, ada benda kita kena paksa tau. Ada benda kita kena paksa diri kita. Kita tak boleh ikutkan sangat emosi kita ni. Aku tak kira. Hari ni aku memang marah. So aku nak tunjuk muka marah ke orang. Boleh. Korang boleh buat macam tu. Tapi nanti kesan dia, korang pun dapat tau. Tu namanya mendapat. Kalau korang ikutkan sangat emosi korang ni, korang akan mendapat tau. Tahu mendapat? Korang buat suatu benda tu ikut suka hati korang tak nak kawal. Nak lagi orang tak suka korang, orang jauhkan diri daripada korang. Itu namanya mendapat. Satu lagi, kenapa kena ceria? Ceria ni adalah berwajah manis. Kita paksa diri kita senyum selalu. Bukanlah saya suruh korang senyum je 24 jam. Bukan. Adalah hari-hari dia. Tapi terutamanya bila berhadapan dengan manusia. Terutamanya bila berhadapan dengan suami. Suami kita tu dah macam-macam dia punya masalah. Dah macam-macam dia punya ujian sebagai ketua, sebagai CEO kan. So why not kita beri hadiah pada dia. Dia bukan nak duit kita pun. Bahkan dia juga yang bagi kita duit dengan izin Allah kan. So kita berilah, kita belanjalah. Belanja senyum. Macam korang sekarang pagi ni belanja love, belanja like, belanja macam care tu kan. Yang muka comel-comel tu. Ya Allah, saya bahagia tengok. Walaupun tak tengok wajah korang. Saya bahagia tengok yang banyak ni love ni. Terima kasih banyak. Saya doakan Allah membahagiakan korang. Yang membahagiakan saya pagi ni. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okay. So kita tunjuk wajah ceria. Korang suka tak? Korang suka tak saya ceria-ceria? Korang nak saya cakap yang korang jangan lupa buatlah benda tu, jangan malas sangat. Benda ni. Korang suka ke saya macam tu? Boleh saya nak macam tu. Tapi itu bukan PL saya. Saya rasa macam saya seronok lah bila saya berwajah manis. Saya rasa orang gembira melihat wajah yang manis. Saya rasa seronok. Seronok tu saya yang dapat. Cubalah korang. Kita senyum-senyum kan dengan suami. Walaupun suami kita dah sakitkan hati kita sangat kan. Kita cuba melawanlah benda tu. Melawan. Yang kelima dan yang terakhir sebelum saya habiskan. Tentulah jadi seorang isteri, seorang usahawani. Di mana suami kita sangat sibuk. Kadang-kadang suami kita tak endahkan kita. Kita anggaplah dia tak perasan. Kita anggaplah dia tak sengaja pun nak buat kita terasa. Mana mungkin dia sengaja nak sakitkan hati isteri yang dia kasihi. Korang ni yang bergelar isteri atau bakal isteri. Of course, korang diangkat menjadi seorang isteri kepada suami puan. Kerana suami tu sayang dan kasihkan puan. Sampai dia akad tu, dia mengambil seluruh tanggungjawab daripada ibu bapa puan. Ibu bapa saya, ibu bapa kita, para isteri. Jadi tentulah mereka sayangkan kita. Kadang-kadang sahaja mereka tak perasan yang mereka dah sakitkan hati kita. Mereka pun tak nak benda ni berlaku tuan-puan. Puan. Tuan-tuan yang dengar ni tak apalah kan. Dengarlah. Fahamilah isteri ni dia banyak sangat emosi ke depan kan. Kita suami pun kena maafkan isteri. Sebab dengan kemaafan suami dan redha suami lah isteri boleh masuk syurga dengan mudah. InsyaAllah. So kita isteri kena selalu ingatkan Iza maafkan suami, maafkan suami, maafkan suami. Iza maafkan siapa-siapa saja. Sebab memang kita dianjurkan untuk sebelum tidur maafkan semua orang. Kesan dia apa tuan-puan saya nak share. Bila kita mudah, kita selalu amalkan. Kita selalu ingatkan diri kita, maafkan. Hati kita jadi ringan. Ringan saja. Bila hati kita dah ringan, hati kita dah lembut, korang belajarlah apa pun. Korang bukalah kitab apa pun, insya-Allah masuk. InsyaAllah masuk. Sebab ilmu tu di dada. Okay? Dan saya janji tadi kan nak share sebelum penutup. Saya nak share satulah untuk kita buat bekalan lah sama-sama. Bila saya sebut kita memang untuk saya dan untuk tuan-puan. Untuk yang saya kasihi kerana Allah. Tuan-puan adalah termasuk dalam doa saya insya-Allah. Sebab kita sama-sama selalu berpagi-pagian. Terima kasih banyak korang. Saya terharu sangat. Tak nak nangis pagi ni.
Okey, ni surah Al-Fatir. Surah Al-Fatir. Al-Fatir adalah surah yang ke-35. Saya baca satu ayat sahaja, iaitu ayat 29. Ayat 29 surah Al-Fatir. Apa maksud dia? Saya terus baca maksudnya. Nak dengar saya baca Al-Quran ke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan la tabur. Maksudnya apa? Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan melaksanakan solat. Okay, yang ketiga saya lupa tadi. Dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami, iaitu Allah Ta'ala, anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. 3 perkara tadi. Solat, ngaji Al-Quran dan memahami isi Al-Quran. Ketiga, menafkahkan rezeki kita. Sebahagian je. Sedekah, zakat, infak dan sebagainya. Mereka itu mengharapkan perdagangan, iaitu jual beli, yang tidak akan rugi. Pegang ayat ni. Sebenarnya saya share ayat 29 surah Al-Fatir ni. Bila kalian baca Quran dan kalian biasa dengan isi-isi Al-Quran, banyak Allah samakan, Allah gabungkan solat dan zakat, solat dan sedekah. Banyak sangat dalam Al-Quran ni. Yang nak kata apa? Solat tu sangat penting. Kalau korang solat dan berzakat dan bersedekah dan rajin memberi, insya-Allah Allah akan selamatkan kita dunia akhirat. Dan yang bawah tu Allah dah janji, ayat ke-30, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambahkan kurniaannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Kenapa Allah pula yang kena mensyukuri? Sebab Allah mensyukuri pada kita, makhluknya yang beramal. Allah suka cara Allah mensyukuri. Amalan yang kita ni sanggup nak beramal adalah Allah bagi kita pahala, Allah bagi kita kebaikan dunia, Allah bagi kita bahagia, Allah bagi kita tambah lagi nikmat, tambah lagi kekayaan, tambah lagi kebahagiaan. Kalau ada ujian, Allah mudahkan ujian tu. Allah beri ujian, Allah juga tarik ujian korang. Tapi Allah dah bagi tahu apa tips dia. Ni, 29 surah Al-Fatir. Okey, itu saja saya nak share sebab masa kita suntuk. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya Allah, saya betul-betul bersyukurnya pagi ni. Korang memang hebat lah. Korang boleh stay dengan saya. Alhamdulillah, saya betul-betul terharu. Semoga saya doakan apa saja korang buat hari ini, tuan-puan yang saya kasihi kerana Allah, yang Allah kasihi. Apa saja yang tuan-puan buat dengan keluarga, dengan bisnes, dengan rezeki, dengan jiran, dengan family, Allah mudahkan, Allah beri bahagia, Allah beri berkat dan kebaikan tu dunia sampai akhirat. Itu saja. Dan jangan lupa, bila saya asyik bagi tips sebagai isteri peniaga, saya juga nak kena ingatkan korang ataupun nak kena korang cari juga tips untuk berniaga. Kalau korang nak dapat tips yang mudah sebagai ahli perniagaan, banyak tips-tips di dalam Telegram Najib Asaduk. Korang boleh masuk dalam tu. InsyaAllah banyak Tuan Najib dan trainer-trainer kami yang insyaAllah terbaik share dalam tu. Cara-cara nak FBX, cara-cara nak bisnes, macam mana cara nak menghadapi ujian-ujian di waktu pandemik ni. Okey? So, korang masuk dalam Telegram Najib Asaduk. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.